Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Semua sihat? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat dan berada di samping keluarga yang tercinta. Seperti yang dijanjikan, pada hari ini cikgu akan memberi penerangan berkenaan dengan kata terbitan. Kamu semua sudah bersedia? Ayo sama-sama kita lihat apa yang dimaksudkan dengan kata terbitan. Baiklah, pertama mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan kata terbitan. Kata terbitan ialah bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima imbuhan. Sebelum kamu tahu apa itu kata terbitan, kamu perlu tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan kata dasar. Kata dasar ialah kata tunggal yang boleh berdiri dengan sendiri. Contohnya, lari, minum, makan, jahit, gali, tapis, bahasa, bina, sakit dan banyak lagi. Berikut merupakan kata dasar ataupun kata-kata yang apabila kita sebut, kita dah tahu apa itu maksudnya. Itulah dipanggil kata dasar ataupun kata tunggal yang boleh berdiri dengan sendiri. Seterusnya kita lihat pula apa yang dimaksudkan dengan imbuhan. Imbuhan ialah unit-unit bahasa yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Apa yang dimaksudkan di sini? Maksudnya di sini, contoh kita lihat perkataan lari. Perkataan lari merupakan kata kerja, lari. Lari merupakan kata kerja. Apabila ia mendapat imbuhan, contohnya pe, ia akan menjadi pelari. Pelari itu merupakan kata nama. Jadi, maksud imbuhan di sini ialah mengubah makna nahu daripada lari, kata kerja, kepada pelari, kata nama. Itu yang dimaksudkan dengan imbuhan. Kemudian, kita akan tengok pula kepada jenis kata terbitan. Kata terbitan mempunyai 4 jenis, iaitu yang pertama ialah awalan, yang kedua ialah akhiran, ketiga ialah sisipan dan yang keempat ialah apitan. Namun pada kelas kita hari ini, kita akan fokuskan kepada 2 jenis kata terbitan sahaja, iaitu awalan dan akhiran, di mana kita akan fokus kepada awalan dan akhiran bagi kata nama sahaja, mengikut di SKP Bahasa Melayu Tingkatan 1. Kemudian kita lihat pula kepada jenis kata terbitan, iaitu yang pertama awalan, di mana awalan ini digunakan untuk mengubah bentuk atau tugas, yang di mana awalan ini terdapat dalam beberapa bentuk. Antaranya awalan kata nama, awalan kata kerja, awalan kata adjektif. Namun pada hari ini kita akan fokus kepada awalan kata nama. Contoh di sini awalan pen. Awalan pen terdapat beberapa jenis. Namun pertama kita lihat dahulu imbuhan pe. Imbuhan pe ianya digunakan sebelum huruf le, re dan bunyi-bunyi dasar. Contohnya me, ne, nye, nge dan juga we dan we. Contohnya lari kepada pelari, reka kepada pereka, mabuk kepada pemabuk, nyanyi kepada penyanyi, wujud kepada pewujud dan yakin kepada peyakin. Seterusnya kita lihat pula kepada awalan awalan pen bagi imbuhan yang kedua, iaitu imbuhan pem. Pem. Imbuhan pem ini digunakan sebelum huruf pe, fe, ve dalam peristilahan, dan pengimbuhan pem ini apabila bertemu dengan vokal pe, pi ataupun f, fe, ia akan digugurkan. Maksudnya di sini, contoh kita ambil perkataan fikir. Kita tidak memanggilnya sebagai pemfikir, tapi kita memanggil sebagai pemikir. Jadi, F itu akan digugurkan. Contoh lain, pemandu, P. Kita tidak memanggil sebagai pepandu, tapi kita panggil pemandu. Kita akan gugurkan P itu. Dan contoh-contoh perkataan yang lain yang terdapat. Pemberi, beri kepada memberi dan sebagainya. Seterusnya kita lihat awalan pen dengan imbuhan pen. Pen, P-E-N. Pen ini digunakan sebelum huruf te, de, ce, je, dan di mana bunyi te, ti digugurkan dan bunyi de, ce, je tu yang lain akan dikekalkan. Contohnya ti, contoh untuk huruf ti,
contoh perkataan tulis. Tulis kita tidak memanggil sebagai pentulis, tetapi kita panggil sebagai penulis. Contoh lain, datang sama juga pendatang, cinta sama juga pencinta, khianat ataupun jahat sama juga pengkhianat, penjahat. Seterusnya, kita lihat pula kepada awalan pen juga, iaitu berfokuskan kepada penya. Penya, P-E-N-Y. Imbuhan penya ini digunakan sebelum huruf S ataupun huruf S. Contohnya, salur. Kita tidak memanggil sebagai pensalur, tetapi kita panggil penyalur. Contoh lagi, satu. Bukan pensatu, tetapi kita panggil penyatu. Seterusnya, kita lihat awalan pen lagi yang terakhir, iaitu imbuhan peng. Bukan yang terakhir, sebelum terakhir, iaitu imbuhan peng, di mana ia digunakan sebelum vokal ke, ge, ke, ge dan weh dalam penambahan K yang digugurkan. Contohnya, ampun, pengampun, intip, pengintip, kawal, pengawal, giling, pengiling. Seterusnya kita lihat pula kepada awalan pen yang terakhir, iaitu penge, di mana imbuhan penge ini digunakan kepada kata dasar tertentu yang mempunyai satu suku kata. Contohnya, bom. Kita panggil sebagai pengebom. Ataupun sah, pengesah. Seterusnya, kita lihat pula kepada awalan ke, di mana awalan ini bersifat penggubah golongan dan merujuk kepada manusia atau konsep abstrak. Contohnya, tua kepada ketua, hendak, kehendak, mudi, kemudi. Selanjutnya, kita akan lihat pula kepada awalan juru, di mana awalan juru ini bergabung dengan kata dasar yang berupa kata nama ataupun kata kerja. Namun, dalam kata nama, juru ini bermakna orang yang mengendalikan sesuatu peristiwa. Contohnya, bahasa. Jadi juru bahasa, orang yang mengendalikan bahasa. Acara. Jadi juru acara, orang yang mengendalikan acara. Mesin, kepada juru mesin, orang mengendalikan mesin. Ukur, kepada juru ukur, orang yang mengendalikan bidang-bidang pengukuran. Dan seterusnya, kita akan lihat pula kepada penambah pinjaman bagi kata nama. Antaranya ialah tata. Tata jadi tata bahasa. Contohnya tata bahasa. Man, contohnya perkataan budiman. Maha, contoh perkataan mahasiswa. Wati, contoh perkataan seniwati. Pra, contoh perkataan prasejarah. Sab, contoh perkataan sab dialek. Eka, contoh perkataan eka bahasa untuk satu bahasa. Dwi, dwi bahasa untuk dua bahasa. Tri, tri suku ataupun tiga suku. Dan yang terakhir ialah akhiran kata nama an. Contohnya, ayakan, ampangan, lautan, daratan, makanan, minuman dan himpunan. Demikianlah tadi penerangan cikgu sedikit berkenaan dengan kata terbitan yang berfokuskan kepada imbuhan awalan dan akhiran bagi kata nama. Jadi, kamu sudah tahu apa itu pengimbuhan bagi kata nama. Kamu sudah tahu awalan bagi kata nama dan akhiran bagi kata nama. Jadi, kamu sudah bersedia untuk aktiviti seterusnya? Ayo sama-sama dengan cikgu kita tengok apa aktiviti yang cikgu telah sediakan kepada kamu.